tinggi, itu tak share. Ya, dia tak share. Okey. Patutlah. Okey. Okey, nasib baik Divis bagi tahu. Thank you. Okey, proses resapan So, resapan ialah proses pergerakan zarah seperti molekul oksigen dan karbon dioksida dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey. Okay. So, high concentration of oxygen or carbon dioxide to low concentration. So, this is diffusion process. Okay, kadar resapan gas antara dua kawasan dipengaruhi oleh, apa faktor yang mempengaruhi? Faktornya ialah kepekatan gas itu. Di dalam dua kawasan tersebut, contohnya semakin besar perbezaan kepekatan gas di dalam alveolus dan kapilari darah, semakin tinggi kadar resapan. Kalau kepekatan tinggi, jadi kadar resapan pun tinggi. Okey, semakin tinggi kadar resapan gas antara alveolus dan kapilari darah. Okey, raja di bawah menunjukkan pertukaran gas respirasi seperti oksigen dan karbon dioksida merentasi permukaan alveolus dan kapilari darah. Okey, awak highlight dulu. Okey, so kalau you tengok ini alveolus Alveolus ni berada di sini. Okey, alveolus ni berada di dalam peparu kita. Yang first kita tengok tadi ni. Okey, dalam peparu kita yang ada bulat-bulat ni alveolus. Jadi gambar ini menunjukkan satu je alveolus. Okey, satu je alveolus. Jadi luar ni ada kapilari darah. Okey. So, awak kena tengok satu persatu lah. Kalau tak, you pening. Okey, awak tengok yang biru, warna biru dengan merah dulu. Biru adalah hembusan, merah adalah sedutan. Okey. So, kalau you tengok sini, biru adalah udara hembusan. Okey, darah mengandungi kepekatan oksigen yang rendah dan kepekatan karbon dioksida yang tinggi. Jadi darah ni mengalir dari sini ke sini. So, darah first ni kepekatan oksigen rendah, lepas tu karbon dioksida tinggi. Lepas dia berlakunya pertukaran di alveolus ni, darah ni akan mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah. Okey. Jadi, apa yang berlaku di sini, you kena tengok sini karbon dioksida akan meresap masuk ke alveolus dan ditukar dan dikeluarkan daripada udara hembusan. Kalau udara sedutan mempunyai banyak oksigen, jadi oksigen akan masuk ke kapilari darah. Okay. Highlight dulu. Okay. Oksigen dari alveolus. Okay, kita tengok oksigen dulu. Oksigen dari alveolus ni yang bulat ni meresap masuk melalui dinding alveolus ni ke dinding kapilari darah. Kapilari ialah saluran darah kita. Okey, lepas ke kapilari darah, dia akan ke dalam darah. Boleh faham untuk oksigen? Understand? Boleh. Okey. Kalau karbon dioksida dari darah, highlight this one. Dari alveolus, dari darah. From the blood, meresap masuk melalui dinding kapilari darah. They will go through the capillary blood, blood capillary, and then go to the dinding alveolus. Okay. And then pergilah alveolus dan keluar daripada peparu kita. Itulah macam mana oksigen dan karbon dioksida meresap. Okay, meresap. Okay, raja di bawah menunjukkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida merentasi kapilari darah dan sel badan. Okay. Ini menunjukkan saluran darah
ke sel badan. Tadi ni, ini daripada peparu ke saluran darah. Sekarang dari saluran darah pergi ke sel badan. Okey, pergi ke sel kita. Sel. Okey, tengok yang bawah ni menunjukkan saluran darah dengan sel badan. Okey. I give you 2 minutes. Okey, first you tengok ini sel darah merah. Okey, ini kapilari darah, ini sel badan. Okey. Darah Okey, darah mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah. Okey, sebab sekarang darah yang tadi kat sini, sini, ni bahagian ni. Okey. Oksigen tinggi. So dia akan pergi ke sel badan. Okey. Darah mengandungi kepekatan oksigen tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah. So, okey, lepas tu oksigen dia akan masuk ke sel badan ni. Lepas tu karbon dioksida akan ke kapilari darah. So, darah mengandungi kepekatan oksigen yang rendah dan kepekatan karbon dioksida yang tinggi. So, ini akan balik ke alveolus. Okey? Ini akan pergi ke sel badan. Okay. Let me explain a little bit in English. Oh, I like this. Exchange. Aduh, tak cantik lah ni. Okay.